Hai, hari ini kita dalam segmen Diskusi Kopi. Hai, aku Megat. Aku Aidi. So hari ini kita dalam segmen Diskusi Kopi. Dalam diskusi kopi ni kita nak bincangkan tentang coffee culture in Malaysia. Atau dalam bahasa Melayu dia, budaya kopi di Malaysia. So apa yang kau tahu tentang budaya kopi di Malaysia? Aku tanya dari pandangan mata kau lah. Sebab masing-masing ada pandangan masing-masing tentang budaya kopi. Dari kau? Dari aku. Okey. Kalau aku nak kopi, so aku nak kopi, aku kena tahu culture lah. Macam orang cakap, nak tahu apa kena tahu culture. Betul. Dulu aku pernah baca satu, aku jumpa kat internet. Macam mana kopi ni, aku jumpa satu artikel tu daripada Siti Nurbaya Abdul Rahman. Ni aku check balik lah, sebab aku nak goreng kat korang kan. So start kopi kat Malaysia pada tahun sebelum Merdeka lagi. Dah ada. Sebelum kita tanam getah, kita tanam kopi dulu ada. Macam tu Kat Kuala Lumpur dulu ada tanam kopi kak. Tapi sebab diorang nak pindah bandar, aku rasa sebab tu tak ada tanam kopi dah. Mungkin Sungai Ujong ada. Sungai Ujong. Negeri Sembilan. Ni sejarah sikit lah. Lepas tu ada satu tempat-tempat dia. And then after that kita ada kopitiam. Kopitiam. Ni macam sebelum Merdeka dengan selepas Merdeka. Ni kita tak cerita pasal retail shop lagi Kita ada kopitiam, kita ada kedai kopi lah, ataupun mamak stall. Kedai mamak. So selalunya orang Malaysia akan layan kopi, kopi O, kopi dengan gula. Lepas tu kopi susu. Kopi letak susu sejat. Atau bahasa biasa yang orang panggil kopi kampung lah. Okey, kopi kampung. So kita punya style minum macam tu. Kita berbeza sikit dengan style-style luar negara yang macam, kalau kita Turki ada Turkish coffee. Oh ya, betul. Lepas tu kalau Itali dia ada espresso, betul. So kalau Malaysia kita ada apa? Kita ada kopi kampung. Kopi kampung, betul. Dan salah satu sebab kenapa kopi kampung tu kena ada gula atau susu, pada aku sebab dia pakaikan beans Robusta. Robusta. Lepas sebelum masa diorang tanam kat Malaysia ni dulu, diorang tanam beans dua je. Yang aku baca Robusta dengan Librica. Okey, faham. Sekarang ni baru ada Arabica. Betul. Arabica kita sekarang boleh dapat dekat Sabah, banyak dah tanaman. Ada Sabarica yang aku tahu lah, Sabarica nama dia. Ya. Nama company lah, nama company. Sabarica Coffee. Lepas tu adalah 2-3 yang aku dah lupa nama sebenarnya. Tapi ada juga yang jual. So dari segi apa tadi kita cerita pasal budaya kopi kan. Okey. Itu yang sebelum Merdeka, sebab Merdeka apa tambah sikit. Lepas tu kita lepas Merdeka macam tu, dalam lewat tahun 90 yang tu kot, baru start masuk retail shop macam yang kau kenal sekarang ni, Starbucks. Ya. Macam Starbucks yang aku tahu diorang start dekat Malaysia tahun 98 kalau tak silap aku. So tahun 98. Baca sejarah dia. Yakin. Sebab tahun 98 tahun 98 ke 99 aku tak sure. Sebab last year ke last 2 years Starbucks ada celebrate yang diorang punya anniversary 20 tahun. So kau kira ke kira-kira juga So itu yang aku tahu lah. Lagi? Sambung? Lagi. Lepas dah start tu, biasa lah. Bagi aku ni pendapat aku. Kita tak ada yang macam negara lain yang macam kalau layan kopi ni ada kelas. Kau nak layan kopi kena dari golongan bangsawan ke apa, tak ada. Sebab golongan bawah yang boleh layan, tengah, atas pun boleh layan. Mungkin peredaran zaman. Mungkin untuk retail apa orang kata, kedai-kedai yang fancy cafe ni. Bukan fancy cafe, fancy cafe satu. Nak panggil retail shop apa? Rantaian kedai rantaian. Bahasa Melayu tu. Aku translate macam tu kan. Itu kalau cikgu aku dengar dia mengamuk dia. Rantaian tu. Faham. Retail shop lah. Retail shop. Start daripada situ. Kopi tu kalau nampak sekarang pun, kita bukan macam appreciate sangat kopi tu. Ada. Tapi
lebih kepada lifestyle aku rasa. Ada efek tak untuk cafe shop ni dia buat makanan yang fancy? Contoh fancy macam chicken chop. Ada efek tak pada kau? Efek aku kat situ, aku rasa tujuan kot. Kau coffee shop ke kau restoran. Okay. Mungkin kalau kau dah coffee shop tapi kau punya penjualan makanan lebih baik daripada kopi, kat situ kau kena tanya kat diri kau sendiri lah, kau buat apa sebenarnya. Kau jual kopi ke kau jual makanan? Better kau jual makanan je lepas tu. Okay, Cok, nak tanya pendapat korang kan. Jadi kalau dia penjual kopi, makanan yang sesuai, side dia lah apa? Of course, cake. Yes, cake, pastry, pairing. Pairing sebab dia. tu ada juga macam sesetengah kafe yang nama-nama besar atau nama kecil aku tak sure, tapi nama besar lah, banyaknya diorang akan buat food pairing. Food pairing. Tapi jap, kita dah masuk topik ni. Kalau yang kopi yang macam tak ada susu, tak ada gula, yang kopi yang macam jenis kau pakai beans seperti macam ni tau. Tapi kalau kau kopi kampung ke apa kan, aku rasa kalau yang makan cikodok okey lah. Cekodok dengan nasi lemak. Betul nasi lah. lemak okey lah dengan kopi kampung kan. Takkan lah Nasi lemak. Untuk food pairing, food pairing I tapi kopi kampung. Kalau kau layan kopi-kofi macam contoh okay, beans ni daripada Brazil. Lepas tu dia ada orang kata apa, note-note tu taste note dia. So kau nak pairing dengan cake, itu dah lain level. Jadi kau pairing dengan chicken chop. Tak kena. Sangat tak kena dengan dia punya kuah. Jam otak aku ya. Sebab kalau pada pemahaman aku, untuk kau nak pairing dengan kopi, kau kena cari dia punya taste note dia juga. So contoh macam taste note dia ada okay, kita ambil yang paling simple, yang paling banyak abang nak ajar. paling banyak atau paling senang lah. Kita dalam taste note coffee kita ada coklat contoh, atau kita ada nuts. So nuts ni banyak jenis. So kalau contoh kau pairkan dia dengan kek yang ada rasa coklat atau nuts, dia akan pair masuk dalam mulut kau dengan sangat indah tau. Sangat indah. Sebab pada aku, sesetengah orang tak tahu macam mana nak buat food pairing ni. So itu juga yang kita kena educate orang untuk menerima kopi ni dengan cara macam tu. Tugas-tugas barista. Kau orang kena tahu ke yang korang kena cari barista yang boleh jaga makan minum korang. Dah macam laki bini. Aku bukan barista. Aku barista diri aku sendiri. Aku nak minum kopi, aku buat sendiri lah. Itu tak ada ilmu yang luas. Tapi kalau macam dia cakap tadi, korang kena ada satu barista yang kalau korang datang tu dia tahu lah nak buat apa dengan korang. Faham? Itu barista yang bagus lah bagi aku. Sebab dia tahu kan macam mana dia nak suggest dekat customer dia, okay, apa yang patut dia minum dan patut dia makan sekali. Betul? Tapi jarang nak dapat barista macam tu dalam Malaysia. Itu berbalik pada barista sendiri. Aku Yes. tak nak cakap apa-apa sebab Betul. berapa banyak barista kan. Betul. Kalau macam aku personally, aku ada satu barista yang aku pegang. Maksudnya Kau bayar macam tu lah. Tapi maksudnya macam kalau aku nak minum kopi, aku mesti kena cari dia. Macam cari dukun ke. Tak ada. Tapi macam sebab aku percayakan dia punya rasa yang dia buat tu. Contoh macam okay, taste note dekat beans tu ada coklat dengan nuts. Balik semula coklat dengan nuts kan. Kalau dia brew, aku mesti akan dapat rasa tu. Tapi aku tak percaya bila orang lain yang buat. Dia akan jadi lebih acidity atau lebih dekat dia punya maksudnya dia lebih bold. So body dia kuat. So aku lebih sukakan yang lebih acidity, lebih flavor. So pada aku ada seorang yang dekat Kayan lah. Aku biasa kalau minum kopi dekat Kayan sebab rasa dia best. Dan satu lagi Denali dekat Section 3 Bangi. Sana pun best sebab diorang ada manual brew. So aku boleh pilih, ada banyak jenis beans. Aku nak jenis brewing jenis apa pun aku boleh. Kalau kau suka kafe mana yang kau rasa barista dia bagus untuk suggest kau makan minum kau. Kalau aku sekarang aku duduk Kajang cerita. Dia pun duduk Kajang, kita kat Kajang sekarang.
Aku dulu kalau aku zaman sekolah, aku habis je, let's say kalau aku nak, kita tahu kafe apa dia punya ni, aku masuk sikit je. Kafe tu apa dia punya fungsi selain daripada tempat minum dan makan. Sebenarnya dia tempat gathering, orang buat kerja apa, sebab tu dia bagi ke wifi guna juga. Betul. So Tapi orang kita salah guna lah. Dia buka wifi, dia tengok YouTube. Tersilap lah. Itu pandai korang lah kan. Kau nak tengok wifi, kau duduk kat rumah lah. Okay, sama-sama. So selalu aku akan pergi satu kafe tu, nama dia SDC. Dekat MRT tu ke? Dekat Belakang MRT Kajang tu, dekat stadium tu Yes, kan? tu. Oh okay, sebelah Kajang Putra tu kan? Aku dapat satu cup white coffee dengan black coffee, dia akan bagi tahu harga, tapi dalam RM6 je. Kalau kau pergi yang mahal murah sikit, tu. yang pergi mahal sikit, maybe RM6 kau dapat espresso. Oh ya, betul. So Betul. aku pergi situ lah best, dan aku dapat dengar lagu-lagu yang aku suka. So itu lah tempat yang aku pergi. Ada lagi satu lagi tempat, tapi aku nak promote yang tu lah. Aku suka yang tu. Kau suka dengan dia punya barista tu lah. Ha. Tapi kau tahu tak, dekat SDC ada satu barista yang memang power, yang dia menang latte art, tak silap aku, latte art challenge. Kau tahu tak benda tu? Kau tak tahu? Kau kena tanya dengan diorang. Tapi aku tak tahu. Tapi bila aku pergi hari tu, yang kedai tu coffee shop tu memang tak ramai orang pun. Sebab satu je lah, Kajang, tak apa orang akan pergi, ada banyak je coffee retail shop yang lain yang mana orang lagi suka pergi situ. Let's say Starbucks, Cooler Jeans. Tapi aku suka pergi kafe ni sebab bila duit aku, dan aku rasa aku dapat kopi tu dengan murah, pergi situ lah. So kadang-kadang setiap kali aku pergi, selalunya ada dalam 2-3 orang je. Yang paling best, barista dia akan layan aku TikTok lah. Dia akan ajar aku, oh let's say kopi ni macam tadi kan, kau ada seorang kan, macam aku lah, dia akan cerita ni apa dia. So kat situ dalam masa sama kau gain knowledge juga pasal kopi. So aku suka pergi situ lah. Tapi lama tak pergi aku. Nanti kita pergi lah. Nanti kita akan buat satu segmen yang kita pergi kafe-kafe ni untuk kita try rasa dia. So berbalik pada budaya kopi di Malaysia tadi, budaya kopi di Malaysia. So, aku rasa selepas sekarang ni dia adalah lifestyle. Jadi lama ni aku pause. Aku tengah pusing nak kepala tahu sekejap. Tak apa. Relax, kau kena relax. Okay. Sip dulu kopi. Kenal lo. So aku sambung, sebelum kau nak sambung tu aku sambung kan. Macam apa yang pemahaman aku tentang kafe biasa dengan Starbucks. Apa yang pemahaman aku, dorang tak jual kopi, dorang jual lifestyle. Betul. So bila dorang jual lifestyle, mungkin tak tahu, aku tak tahu nak kata macam mana, tapi pada aku rasa dorang bagi wifi, dorang bagi tempat yang tenang. So mungkin pada aku itu juga salah satu sebab tarikan orang pergi ke Starbucks. Tapi kafe lain pun menyediakan benda yang sama. Masalahnya mungkin dorang ada situ frap aku yang rasa sedap. branding. Mungkin branding salah satu sebab, tapi pada pandangan aku tengok orang yang pergi Starbucks, dorang tak minum kopi. Ini yang best ni. Ni yang best. Dorang tak minum kopi, dorang just minum frap. Dan apa yang aku tahu, Starbucks mengetengahkan frap. Dorang bukan fokus on kopi. Dorang ketengahkan frap dan lifestyle. Yes. So macam kau sebagai student, kau minum kopi tu, tapi pandangan kau dari student yang lain, adakah sama atau berbeza? Sebab budaya kopi kita, macam pada mata aku nampak benda tu masih kurang kalau nak bandingkan dengan negara-negara yang kita ambil contoh paling simple, negara Indonesia. Dorang sangat kuat dengan budaya kopi. Pada mata kau nampak budaya kopi kat Malaysia ni macam mana? As a student. Okay, as student, ni pendapat aku lah. Aku tak tahu sekarang kau kata dekat Sabah Sarawak ada tanam kopi. Mungkin student sana lain dengan kita dekat Semenanjung. Okay. Kat sini faham. kita tak ada ladang kopi. Betul. So kadang kita enjoy apa yang ada. Macam ada je kawan-kawan aku yang kopi dia nak stay up lain, dia minum Nescafe. Nescafe yang tin tu. Bagi dia tu dah stay up lah, dah boleh stay up. Kalau aku minum mungkin tak cukup untuk aku stay up. Betul. Aku perlukan yang macam long black ataupun kopi yang
tak ada gula yang korang tak suka ke, tak tahu lah. Tapi aku layan lah macam tu. Itu aku punya pendapat lah. Mungkin dekat Indonesia dia layan lain macam sikit sebab akses untuk kau dapat negara kopi yang tu mengeluarkan. So aku rasa mana-mana tempat kau boleh dapat kan. Mungkin yelah sana warung minum kopi macam mamak ke. Kau dapat kopi macam ni mungkin RM1-RM2 je kot. Mungkin boleh kita jadi. kat sini nak dapat tengok kafe lah. Ada kafe mahal sikit, ada kafe murah. Macam Family Mart dia jual dia punya ni dalam RM3. Lebih kurang dalam RM3. Ni kalau korang macam nak gula tak nak gula itu korang punya hal lah. Itu ya betul. Tapi diorang dah buat tanggungjawab diorang jual kopi. Betul. Tapi pada aku macam apa yang aku tahu dari Australia, sebab member aku dia barista dekat Australia dulu. 2 tahun dia barista dekat sana. So apa yang dia ceritakan dekat aku, untuk beli secawan kopi atau satu cup kopi dekat sana harga lebih kurang dalam RM2. $2. Kopi yang macam ni ke kopi O kita? No, kopi macam ni. Black coffee. Takkan dia minum kopi O pula. Tak. So diorang beli macam black coffee dalam $2 atau $1.50. Murah kan? Untuk dapatkan yang latte atau cappuccino dalam $3 atau $4. Still murah. Dan roti diorang baru dalam $1 lebih, less than $1. So pada aku mungkin salah satu sebab kenapa orang kita tak minum kopi, mungkin harga kopi terlampau mahal. Kau rasa? Aku rasa ya. Tapi tengok juga kalau korang pergi, korang tahu kan kedai-kedai yang macam mana pizza, let's say. Mungkin kat sini pizza kau dapat harga sekian, tapi ada je yang harga lebih murah. Macam tu juga kopi. Aku rasa kalau betul-betul korang cari, korang dapat satu kafe yang kau boleh pegang, aku rasa tempat ni murah, yang kau mampu kan. Aku tak nak sebut lah yang mahal tu apa, korang faham sendiri lah kan. Ada je. Aku pernah macam Family Mart jual RM3. Itu aku rasa paling murah untuk yang paling kopi murah macam ni. Betul. Kalau kat mamak berapa? Kopi O, kopi susu RM2 kot. Sekarang pun banyak benda dah naik harga dah. Kalau ais tambah sikit. RM2 lebih kurang. So okey kot. Mungkin dari segi pada aku mungkin harga lah. Kalau diorang turunkan harga, mungkin orang akan minum banyak kopi. Itu budaya kopi di Malaysia yang aku faham lah. Nak kata untuk kau appreciate kopi tu topik yang lain pula. Kau faham. Kalau budaya kat sini aku cerita, sekarang ni kita ada budaya kopi Dalgona tu. Dalgona paling barunya. Betul. Siapa yang dah try tu? Kau dah try? Aku belum. Aku yang pun dah try tak tu boleh komen kat bawah. Mana tahu mungkin korang rasa Dalgona tu sedap. Boleh suggest kat kita orang untuk kita orang try buat video ke. Sebab pada aku kurang berminat dengan kopi-kopi fancy. Sebab aku lebih suka nikmati kopi yang kita just brew, dia black, dah, itu je. Tak payah tambah gula, tak payah apa, benda pun senang. So kalau untuk kau nak kena kacau dia, buat dia jadi foamy apa semua kan, pada aku rasa aku tak kot. Tapi mungkin ada yang suka, mungkin ada yang dia sanggup untuk buat, dan okey je, tak ada masalah pun. Cuma kurangkanlah gula tu. Tak payahlah sampai 2 sudu gula kot. Macam manis awak je. gemuk makanan. Saya makanan, saya tak minum diabetes gula. Tak. Alhamdulillah. Sebab saya mengamalkan kopi. Banyak khasiat kalau nak tahu. Tu kau boleh Google. Sambung balik untuk budaya. Aku rasa budaya sekarang, kalau tadi kita dah cerita awal kan, aku petik sekali lagi awal yang sebelum merdeka tu. Lepas tu dekat wujudnya kedai-kedai retail pada lewat masuk lewat 90-an. Untuk sekarang ni aku rasa kita punya society kopi ada community dia. Ada kan? Ada. Dan okey lah. Dia orang macam bukan okey, bagus lah. Sebab aku pernah join yang dekat Bangi Minyak, ada cupping session. Okay. Bagus. Hidup lah. Hidup adalah bagus. Lepas tu sebab kita kalau nak cerita pasal budaya kopi di Malaysia ni tak besar sangat macam luar negara. Betul. Sebab kita punya makcik dulu, pakcik lah kita dulu, semua atuk-atuk kita layan kopi tiam lah. Betul. Layan kopi tiam pun yang Cina pergi kedai kopi tiam Cina lah. Sebab Melayu kadang-kadang tak boleh nak pergi kedai Cina sebab tak tahu lah tak halal apa. Macam Melayu akan pergi dia punya kopi tiam dia sendiri. Kita tak racist saya kat sini. Cuma kita nak tekankan apa yang jadi sebelum-sebelum ni. Itu je.
Sebab korang pun tahu sejarah China, aduh, aku tahu ni kritikal ke tak, tapi orang dulu dia macam kita tahu Melayu petani, Cina duduk kat bandar, India duduk kat estate. So takkanlah orang nak pergi kopitiam kat bandar punya kopitiam mesti diorang pergi. Kalau India tu ada kopitiam dekat estate, dia pergi kat estate lah. Takkan nak semata-mata nak pergi ke bandar. Betul. So itulah budaya dia. Ni pendapat aku. Betul. Pendapat anda? Pada aku tak tahu lah, aku rindukan bila aku google kan kedai kopi ke apa kan, aku rindukan suasana yang macam, walaupun aku belum lahir dalam gambar tu kan, sebab aku bayangkan gambar tu mungkin dalam awal tahun sebelum merdeka kot kan. So aku rindukan suasana yang macam dekat kedai kopi kampung, ada orang tua-tua minum kopi. Aku nak tengok suasana macam tu tau, which is aku tak dapat sekarang. So yang aku dapat mungkin pergi kedai mamak, orang tua minum teh tarik kan, Nescafe tarik, macam tu kan. So aku rindukan nak tengok budaya kopi kita meluas. Aku impikan benda tu lah, supaya kita ada produk kita ada dekat Sabah, kita ada beans Arabica sendiri. Kenapa kita tak meluaskan benda tu? Sedangkan kita Malaysia bangun. Sedangkan Itali tak ada biji kopi pun, tapi diorang boleh meluas. Betul. Minum kopi tu meluas. Ramai yang konsumsi kopi. So pada aku harapkan Malaysia semakin menerima kopi lah. Wawasan 2020. Menerima kopi bukan dengan cara kau kena juga minum kopi yang pahit ni. Tak lah. Ikut suka korang nak minum dalgona ke, nak minum caramel macchiato ke, ikut, tak kisah, tak ada isu pun. Tapi sama-sama kita hargai kopi yang ada di dunia. Supaya benda tu, sebab kita tak tahu, mana tahu satu hari kopi dah tak ada kat dunia. Sedih kot. Betul tak? Kalau kau tiba-tiba lah satu hari kopi dah tak ada kat dunia, dah pupus lah orang kata, pokok dah tak ada apa semua, kau rasa kau boleh survive? Apakah hidup tanpa kopi? Yes, betul. Aku layan teh juga, tapi teh nombor 2 kan. Kalau kau nak relax, minum teh untuk aku. Kalau aku nak tidur, aku akan minum teh. Walaupun dia ada kafein juga, tapi ada je teh-teh herbal macam lavender. Ni kau tajuk sikit. Tapi kalau aku nak aktif, aku minum kopi. Betul. So kalau kata budaya, aku rasa aku tahu itu je lah budaya. Okay, Cok, aku nak tanya pendapat korang. Ini yang dah selalu sangat ada dekat Asia kot. Kopi ni betul boleh hilangkan ngantuk, boleh buat kita tak tidur, atau macam mana? Pendapat korang? Tak. Ikut pada orang lah tu. Tak tahu lah, pada aku minum lah berapa gelas pun, tapi aku macam okey je. Ngantuk, tidur juga. Ada je macam orang kata, aku minum kopi aku tak boleh tidur lah, tapi macam orang minum instant coffee je, macam Nescafe macam tu kan, tapi dia orang kata macam tak boleh tidur lah malam tadi sebab Nescafe. Mungkin dia tak biasa dengan kafein, benda-benda yang berkafein. Benda-benda ni orang kata substan kan, macam gula pun. Gula tu ketagih, boleh buat ketagih. Itu betul lah. Sama macam coklat. Kalau kau makan, kau tak biasa makan, kau makan sikit, tiba-tiba orang tu dapat sugar rush kan. Aku rasa kopi macam tu juga, tak biasa tiba-tiba kau minum kau tak tidur. Aku rasa normal. Tapi kalau kau dah biasa minum, ada yang kata migraine lah, apalah. Sedangkan kalau kita baca khasiat dia, kopi boleh mengurangkan migraine kot. So mana yang kau nak dengar? So kau kena try lah. Kalau kau tak try, macam mana kau nak tahu? Kalau kau dah pernah try, mungkin kopi yang kau minum tu buatkan kau migraine. Kau try yang kopi lain pula. Apa orang Melayu cakap lah, tak cuba tak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Itu macam brother love. So harapan kau tentang budaya kopi di Malaysia? Harapan aku, student-student yang study kat MIDI tu bolehlah slow-slow pergi ke kafe. Bukan, kalau kafe tu mahal, cek yang murah, senang. Betul. Kita boleh cari. Ada. Apa? Nanti kita carikan tu. Okey, nanti kita akan selitkan dekat segmen yang lain. I mean dalam apa orang panggil, dalam
episod yang berlain. Yes, ni episod. episod ni kita cerita pasal Budaya kopi. budaya kopi. So itu saja. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu dekat kau, ini ada kopi yang Yang kau kita boleh minum ni dapat. lah. Yes, ini kau boleh beli dekat Kin Coffee ni. So Kin Coffee ni ada dekat Kajang. So diorang ada buat kelas juga. So nak beli beans boleh, nak beli equipment, coffee machine, contoh kau nak beli coffee machine atau kawan-kawan kau nak beli coffee machine, kau boleh roger dengan diorang ni. Satu ni kau agak berapa? Ni lebih kurang dalam 200 gram punya. 200 gram. 200 gram kot. Aku rasa lah. Dalam RM80. 50. Tak. Ini lebih kurang dalam bawah 50 je. Oh. Serius? Untuk 100 gram pun dia not lebih bad kurang lah. dalam RM20 je. So pada aku murah. Ni satu lagi cara lah. Aku rasa kalau korang rasa nak hargai kopi ataupun nak rasa kopi tu yang daripada biji kopi tu terus kan. Masa ni salah satu cara yang murah lah. Kau RM20 kau beli berapa cawan kau boleh buat ni. Ni banyak kawan. kan. Mungkin aku rasa kan, kita orang Malaysia anggap yang coffee beans coffee ni mahal. Mungkin Mungkin Now aku you rasa know kot. RM20 so macam ni, ini dalam 100 gram je ni. 100 gram lebih kurang dalam RM20. Bawah RM20 lah kau boleh dapat. So benda ni sangat fresh sebab kau order baru diorang roast. Maksudnya kau order, kau nak beans apa. Macam ni aku dapat Colombia dengan Indonesia. Indonesia aku dapat yang Mandheling, which is memang susah nak dapat Mandheling. So macam ni pada aku berbaloi lah. Untuk kau nak minum kat rumah, untuk aku rasa dalam 5-6 kali kau boleh buat, bro. Aku pernah beli dulu sebab aku cerita aku Dekat punya orang lain pengalaman lah kan. Ha? Dekat orang lain lah. Tak. Yes, kat orang lain lah. Aku pernah lepas aku pergi mana punya kopi session aku tak ingat. Tapi aku rasa satu time aku beli tu, time aku pergi event cupping session tu, dia macam cupping session tu kau boleh google macam mana. So aku rasa satu kopi tu tau. Dia kata dia dapat rasa berry, strawberry apa tau. Okay. Dan bila aku rasa strawberry tau. Oh, okay. So lepas tu aku tanya brother tu, berapa kan untuk beans ni? Dia kata 100 gram RM80. So time tu aku ada duit. So aku angkat. Aku layan lah kat rumah. So tu aku terkejut. Itu maybe sebab yang tu kau dapat rasa berry lain macam sikit kan. Yang ni Mungkin yang tu specialty beans. so Sebab kita beans pun kita ada banyak jenis. Dia ada specialty beans, dia ada yang normal beans punya. Specialty beans apa semua tu nanti kita akan ulas dekat next episode. sebab tu aku tak expect ni RM20. So murah ni. Murah, sangat Murah murah. gila kot. Sangat murah. Packaging macam ni. 200 gram 200 gram. Lebih kurang dalam 200 gram. So jangan lupa check out dorang punya IG. Dorang ada jual equipment, dorang ada jual beans, dorang ada apa saja korang nak, dorang boleh cari untuk korang. Dia supply untuk cafe juga. Untuk contoh korang yang owner cafe ke apa ke, nak powder ke, dorang ada jual juga. So Sampai situ je kot. sampai situ je kot topik kita hari ni. Relax and sip Jangan your lupa minum kopi dan nikmati hidup korang dengan kopi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe video kita orang. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, share, like. Share bagi semua barista-barista kat luar sana tu tengok channel ni, tengok video ni, dan mana tahu kita boleh collaborate dengan barista kan. Panjang saya cerita. Yes. So jangan lupa komen, share, like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.